Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 4 bab 2 peningkatan tamadun di bawah tajuk kecilnya Sains dan Teknologi. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Baiklah, di bawah tajuk Sains dan Teknologi, kita dapat lihat perkembangannya di dalam 4 tamadun, iaitu yang pertama tamadun Yunani, yang kedua tamadun Rom, yang ketiga tamadun Cina dan yang keempat tamadun India. Baiklah, kita lihat dahulu perkembangan sains dan teknologi tamadun Yunani. Sains dan teknologi tamadun Yunani dapat dipecahkan kepada 4 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, sains dan teknologi hasil ciptaan daripada Pythagoras, yang kedua Archimedes, yang ketiga Thales dan yang keempat Hippocrates. Dia punya formula sains dan teknologi tamadun Yunani, peta Argentina telah Hippocrates. Peta Argentina telah apa? Telah Hippocrates. Tengok penerangan formula. Peta merujuk pada Pythagoras, persamaan pada dua sebutan di depan Pythagoras, iaitu pita menjadikannya peta. Peta merujuk pada Pythagoras. Argentina merujuk pada Archimedes, persamaan pada huruf AR di depan. Argentina, Archimedes. Telah merujuk pada Thales, persamaan pada huruf T dengan L di tengah-tengah. Telah, Thales. Hippocrates merujuk pada Hippocrates, persamaan pada huruf HI di depan dengan PO di tengah-tengah. Hippocrates dengan Hippocrates. Jadi apa formula untuk sains dan teknologi tamadun Yunani? Peta Argentina telah Hippocrates. Peta merujuk pada Pythagoras. Argentina merujuk pada Archimedes. Telah merujuk pada Thales. Dan Hippocrates merujuk pada Hippocrates. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, iaitu Pythagoras. Pythagoras telah memperkenalkan teorem Pythagoras. Yang kedua, Archimedes. Archimedes merupakan ahli matematik dan fizik. Beliau telah memperkenalkan teori isi padu air dan juga graviti. Yang ketiga, Thales. Thales adalah merupakan tokoh matematik. Beliau telah mengembangkan ilmu geometri daripada zaman tamadun Mesir purba. Dan last sekali, Hippocrates adalah bapa perubatan moden. Jadi apa formula untuk sains dan teknologi tamadun Yunani? Peta Argentina telah Hippocrates. Peta tu apa? Pythagoras. Argentina Archimedes. Telah adalah Thales. Hippocrates adalah Hippocrates. Baiklah, seterusnya kita tengok sains dan teknologi tamadun Rom. Ianya telah diperkenalkan oleh Boethius, iaitu tokoh matematik. Beliau telah mengaitkan matematik dengan muzik atau geometri ataupun astronomi. Jadi tamadun Rom ada berapa orang? Ada seorang saja, iaitu Boethius. Okey, seterusnya kita lihat perkembangan sains dan teknologi tamadun Cina. Sains dan teknologi tamadun Cina cikgu pecahkan kepada dua yang utama, iaitu perubatan dengan teknologi membuat kertas. Okey, kita lihat yang pertama, perubatan dulu. Perubatan ni merujuk pada keseimbangan dua kuasa, iaitu yin bermaksud pasif dan yang bermaksud aktif. Bila wujudnya keseimbangan antara dua kuasa tersebut membolehkan seseorang berada dalam keadaan yang sihat. Jadi perubatan ni adalah keseimbangan dua kuasa, iaitu yin dan juga yang. Okey, yang kedua adalah teknologi membuat kertas. Teknologi membuat kertas ni telah diperkenalkan oleh Cai Lun. Cara membuat kertas yang pertama, mencampurkan bahan mentah seperti rami, buluh dan sayur-sayuran. Lepas campur, dicincang ataupun dijadikan pulpa. Kemudiannya diratakan pada skrin poros ataupun dituskan dan akhirnya dikeringkan dalam kepingan yang tipis. Dia punya formula untuk teknologi membuat kertas, cacing rasa kering. Cacing rasa apa? Rasa kering. Tengok dengan formula. Ca merujuk pada campur, persamaan pada huruf CA di depan, iaitu campur. Campur apa bahan mentah? 3, rami, buluh dengan sayur-sayuran. Cing merujuk pada cincang, persamaan pada huruf CIN di depan. Cing dengan cincang. Rasa merujuk pada rata, persamaan pada huruf RA dengan A di belakang. Rasa, rata. Dan kering merujuk pada kering juga. Jadi apa formula untuk teknologi membuat kertas? Cacing rasa kering. Ca merujuk pada campur bahan mentah seperti rami, buluh dan sayur-sayuran. Cing merujuk pada dicincang. Rasa merujuk pada diratakan pada skrin poros. Dan kering merujuk pada
dikeringkan dalam kepingan yang tipis. Jadi ada beberapa teknologi tamadun, ada beberapa sains dan teknologi tamadun Cina, ada dua. Perubatan dengan teknologi membuat kertas. Kalau tamadun Ro ada beberapa, ada satu je, iaitu Botius. Dan kalau tamadun Yunani ada beberapa sains dan teknologinya, ada 4. Formulanya, peta Argentina telah Hippocrate. Okey, last sekali kita tengok perkembangan sains dan teknologi tamadun India. Ada 2 sains dan teknologi yang utama, iaitu perubatan dengan ilmu matematik. Baiklah, kita lihat yang pertama dahulu, perubatan. Dalam bidang perubatan, tamadun India telah memperkenalkan yoga. Yoga berkaitan dengan kesihatan tubuh badan ataupun fisiologi masyarakatnya. Kalau perubatan tamadun Cina adalah keseimbangan antara dua kuasa, iaitu yin dengan yang. Manakala perubatan tamadun India adalah berkaitan dengan yoga, iaitu kesihatan tubuh badan. Okey, yang kedua, ilmu matematik. Ilmu matematik tamadun India bermula dari zaman Vedic dan berkembang pada zaman Gupta. Ahli matematik India mengetahui tentang konsep geometri dan memperkenalkan sistem number, iaitu angka Brahman dan angka Kharosti, serta skrip Brahman dan skrip Kharosti. Jadi ada beberapa sains dan teknologi tamadun India, ada 2. Perubatan dengan ilmu matematik. Tamadun Cina ada berapa? Ada 2 juga. Perubatan dengan teknologi membuat kertas. Tamadun Rom ada berapa? Ada 1, iaitu Botius. Dan tamadun Yunani ada berapa? Ada 4. Apa formulanya? Peta Argentina telah Hippocrate. Peta Pythagoras, Argentina Archimedes, telah Thales. Hippocrate merujuk pada Hippocrates. Okey, akhirnya kita lihat analisis kekerapan bab 2 untuk SPM dalam kertas 2 daripada tahun 2010 sampai 2019. Yang warna oranye tu adalah SPM sebenar, warna kelabu bawah tu adalah SPM ulangan. Tengok, 2010 tak ada, 2011 tak ada, 2012 tak ada, 2013 tak ada. Ni SPM sebenar, no? 2014 naik struktur, 15 naik esei, 16 naik struktur, 2017 tak ada, 2018 tak ada, 2019 naik struktur, 2020 berkemungkinan besar akan naik dalam soalan esei. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk dalam bab 2. Okey, tengok SPM ulangan. 14 ulangan naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik struktur, 18 ulangan naik struktur, 19 ulangan pun naik struktur. 2020 mungkin juga akan naik dalam soalan esei. Jadi tolong bagi perhatian semua tajuk-tajuk di dalam bab 2 kerana berkemungkinan yang sangat besar akan naik dalam soalan esei. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan tajuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019 yang kita belajar tadi. Apa tajuk kita belajar tadi? Sains dan teknologi. Setakat hari ini daripada 2010 sampai 2019, tajuk sains dan teknologi tak pernah langsung lagi ditanya. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk sains dan teknologi kerana berkemungkinan yang sangat besar akan ditanya pada tahun 2020 ni, sama ada SPM ulangan ataupun SPM yang sebenar-benarnya. Jadi tolong bagi perhatian yang serius untuk tajuk sains dan teknologi. Kerana apa? Kerana dah 10 tahun tak pernah langsung ditanya lagi. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya berikan 2 contoh sumbangan tamadun Yunani dalam bidang sains dan teknologi. Apa kehendak soalan? Contoh sumbangan tamadun Yunani dalam bidang sains dan teknologi. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni. Ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Ada. Jika ada, jawab macam mana? Jawab terus ya. Jadi 1 Roman tulis terus teori Pythagoras, 2 Roman tulis terus geometri. Ada lagi tak? Ada. Apa lagi? Perubatan. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Apakah kesan daripada perkembangan sains dan teknologi tamadun Yunani kepada peradaban dunia? Apa kehendak soalan? Kesan daripada perkembangan sains dan teknologi tamadun Yunani kepada peradaban dunia. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada, nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka. Jadi ambil bilik pembuka ke soalan. Kesan daripada perkembangan sains dan teknologi tamadun Yunani kepada peradaban dunia ialah pembinaan bangunan agung seperti Akropolis, Parthenon dengan Pantheon. Titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, ilmu perubatan berkembang. Hal ini dapat meningkatkan kesihatan penduduk. Okey, seterusnya soalan C. Mengapakah masyarakat tamadun tersebut berjaya menghasilkan pelbagai teknologi? Apa kehendak soalan?
Mengapakah merujuk pada sebab masyarakat berjaya menghasilkan pelbagai teknologi. Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman 2 Roman tak? Tak ada. Jika tak ada nak jawab macam mana? Jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sebab masyarakat tamadun tersebut berjaya menghasilkan pelbagai teknologi ialah mengembangkan ilmu pengetahuan dari tamadun terdahulu seperti ilmu geometri, Mesir, purba, titik. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Kedua, koma. Masyarakat yang berfikiran kreatif dan inovatif hari ini agar dapat memikirkan pelbagai ciptaan baru seperti bandar Akropolis, Parthenon dengan Pantheon. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan esei. Markahnya 488. Baiklah kita lihat satu persatu. Soalan A dulu. Soalan A dia tanya terangkan perkembangan ilmu matematik dalam tamadun Yunani. Apakah hendak soalan? Perkembangan ilmu matematik dalam tamadun Yunani. Jadi untuk jawab soalan esei seperti biasa mesti ada pembuka dahulu. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Perkembangan ilmu matematik dalam tamadun India ialah bermula dari zaman Vedic. Dia berkembang pada zaman Gupta. Ya. Pasal apa kena huraian tentang perkembangan ilmu matematik tamadun India? Sebab soalan tanya terangkan perkembangan ilmu matematik dalam tamadun India. Tengok soalan elok-elok lah. Okey, jadi untuk jawab ambil balik pembuka dia. Perkembangan ilmu matematik dan tamadun India ialah bermula dari zaman Vedic dan berkembang pada zaman Gupta. Macam mana nak mulakan isi yang kedua? Kena guna number. Kedua, ahli matematik India mengetahui tentang konsep geometri dan memperkenalkan sistem number iaitu angka Brahman dan angka Kharosti serta skrip Brahman dan skrip Kharosti. Tamadun India hanya ilmu matematik je ke? Dah ada satu lagi dalam sains teknologi iaitu perubatan. Mereka menggunakan yoga iaitu kesihatan tubuh badan. Okey. Soalan B, satu Roman lah. B1 Roman dia tanya jelaskan sumbangan tamadun berikut dalam bidang sains dan teknologi iaitu Yunani. Bila disebut sains dan teknologi tamadun Yunani ada formula dah? Ada apa formulanya? Peta Argentina telah hipokrit. Okey, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sumbangan tamadun Yunani dalam bidang sains dan teknologi ialah peta tu apa? Pythagoras telah memperkenalkan teorem Pythagoras. Macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number. Jadi kedua, koma. Argentina tu Archimedes iaitu ahli matematik dan fizik telah memperkenalkan teori isi padu air dan graviti. Lepas kedua, ketiga, koma. Peta Argentina telah tu apa? Thales. Thales iaitu tokoh matematik telah mengembangkan ilmu geometri Mesir, purba. Dan last sekali keempat. Peta Argentina telah hipokrit iaitu Hippocrates. Hippocrates iaitu bapa perubatan moden dalam tamadun Yunani. Okey, seterusnya tengok B Roman. Sumbangan tamadun Cina dalam sains dan teknologi. Ada berapa sumbangan tamadun Cina dalam sains dan teknologi? Ada dua. Yang pertama, perubatan dan yang kedua, teknologi membuat kertas. Ada formula dah? Ada. Apa formula teknologi membuat kertas? Cacing rasa kering. Jadi seperti biasa untuk jawab soalan esei, mesti start dengan pembuka. Jadi ambil balik pembuka kat soalan. Sumbangan tamadun Cina dalam bidang sains dan teknologi ialah dalam bidang perubatan iaitu wujud keseimbangan antara dua kuasa, antara yin dan yang membolehkan seorang berkeadaan sihat. Macam mana memulakan isi yang kedua? Guna number. Jadi kedua, koma. Dalam teknologi membuat kertas pula telah diperkenalkan oleh Cai Lun iaitu dengan cara mencampurkan bahan mentah seperti rami, buluh dan sayur-sayuran. Kemudiannya dicincang ataupun dijadikan palpa, seterusnya diratakan pada skrin poros dan akhirnya dikeringkan dalam kepingan yang tipis. Okey, last sekali. Kita lihat soalan kebat. Kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan pencapaian negara Malaysia. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. Apa kehendak soalan? Kemajuan sains dan teknologi meningkatkan pencapaian negara Malaysia. Okey, ambil balik pembuka soalan. Kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan pencapaian negara Malaysia kerana dapat memajukan ekonomi negara. Titik. Contohnya, teknologi pembajakan dalam pemprosesan kelapa sawit dan getah. Uraiannya hari ini dapat mempercepatkan proses kerja dan menjimatkan masa. Last sekali kesannya, kos buruh dapat dikurangkan dan kualiti produk dapat ditingkatkan. Untuk soalan kebat yang cikgu ajar mesti ada 4 perkara. Ingat no? Ada isi, kemudian ada contoh ataupun huraian. Huraian mesti bermula perkataan hal ini. Kalau contoh bermula perkataan contohnya. Dan last sekali mesti ada kesannya.
Jadi macam mana nak memulakan isi yang kedua? Menggunakan number iaitu kedua, memudahkan sistem pendidikan di Malaysia. Contohnya melalui penggunaan ICT di sekolah seperti laptop, iPad dan notebook. Huraiannya, hal ini dapat dijadikan sebagai alat bantu mengajar di sekolah serta memudahkan aktiviti pembelajaran jarak jauh. Last sekali kesannya, pembelajaran menjadi lebih seronok dan berkesan. Okey, akhirnya cik nak menyampaikan berita gembira pada pelajar yang ambil SPM bagi tahun 2020 ini, iaitu buku poket formula tingkatan 4 dan buku poket formula tingkatan 5. Di dalamnya mengandungi tajuk-tajuk sport sebagaimana bab-bab dalam buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Sebagaimana kita tahu, setiap bab mempunyai tajuk-tajuk sportnya tersendiri. Jadi bagi siapa yang berminat untuk memilikinya, harga bagi sebuah buku hanya RM1 sahaja. Jadi bagi siapa yang dapatkan dua-dua buku hanya memerlukan RM4, hanya memerlukan RM2 sahaja. Sesiapa yang berminat boleh menghubungi Syazri, boleh WhatsAppnya di nombor 0137529209. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.